Kita dah live. Kita tengok berapa ada orang join. Kita share dulu, share dulu link. Sekejap dekat page My2Cent Asia. Sekejap. Okay, Assalamualaikum. Sound check, test. 1, 2, 3. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita kembali di Kopi Hartanah, Sembang Kopi Hartanah. Malam ni kita bersama tetamu. Nak kata tetamu pun tak tahulah. Tetamu ke co-host kan? Encik Hamizi Hamdan. Okay, untuk yang pertama kali bersama dengan Kopi Hartanah, Sembang Kopi Hartanah ni satu rancangan kita membincangkan tentang isu-isu semasa dalam industri hartanah ataupun pasaran hartanah. Kita akan bawakan topik-topik yang pilihan, topik-topik menarik kan. Seperti malam ni kita tajuk utama kita adalah post moratorium. Saya tajuk ni dah lama dah kan, daripada sebelum bulan berapa itu kita dah bincang-bincang nak buat tajuk ni. Dah lama dah kita nak bincang, tapi mungkin baru malam ni dapat kesempatan lah. Dan malam ni kita bersiaran juga dari page My2Cent Asia. Jadi kita dapat satu segmen lah, seminggu kita dapat satu segmen hari Sabtu malam untuk Sembang Kopi Hartanah di page My2Cent Asia. Satu lifestyle dan live magazine. Lebih kurang macam itulah konsep. Hari-hari lain ada rancangan-rancangan lain. Jadi malam Sabtu ni kita berbincang tentang hartanah. Jadi mungkin terus sikit, Encik Hamizi. Seorang jurutera awam dan juga seorang perundi hartanah yang dah berkecimpung dalam industri ini selama berapa tahun, Encik Hamizi? 10 tahun ada? 15? 10 tahun lah. 10 tahun lebih kurang. Audio macam slow sikit mic tu. Wire tu. Okay. Dia macam ada gangguan kabel sikit. Cuba tengok kat setting tu. Dia masuk dekat mic dekat sini ke ataupun mic kat laptop? Okey, ya. Okey. Baik. Better. Sound check. Okey. Teruskan. Okey, tambahan lah, selain daripada ejen hartanah, saya juga kritik bebas lah. Itu betul.
So malam ni malam ni tak nak formal sangat lah, nak santai-santai, relax lah. So malam nak formal kan. So topik ni kita dah nak tema kita santai pun kan. Kita dah plan nak bincang bulan Ogos lah, lebih kurang bulan Ogos kan. So masa tu kalau kita buat masa tu, kita ni apa yang berlaku sekarang, kita ni dah macam bomoh lah. Kita dah berjaya meramal dengan bertepat lah. Tapi sekarang kalau kita cakap hari ni, dia orang kata alah semua orang tahu sekarang ni benda dah happen pun kan, dah sebulan pun. Tapi tak apalah kan, tak terlewat untuk share apa yang kita tahu lah. Betul. Okay. So basically banyak orang tanya moratorium ni habis bulan 10, boleh extend ke tidak kan, atau kerajaan akan pertimbangkan untuk extend ke tidak kan. So sampai sekarang kita nampak tak ada chance lah, tak ada peluang pun, tak ada rumors pun untuk government sambung moratorium. Jadi siapa yang berdoa 6 bulan lepas, berdoa harap-harap extend tu nampaknya kecewa lah. So bulan 10 ni kita dah start bayar hutang-hutang kita kan, bayar installment kereta, installment rumah, personal loan semua kita dah start bayar kan. So ada juga yang dah apply untuk extension, dah lulus. Ada juga yang ramai juga yang kena reject. Tapi kalau lulus pun sebenarnya itu bukan berita baik pun lah. Maksudnya anda dalam keadaan tenat lah tu, pasal diberi peluang lah kan untuk extend. Jadi untuk pasca moratorium ni yang kita nak bincang malam ni, apa efek dia kepada kebanyakan orang, apa efek dia terhadap hartanah, dan atau apa peluang-peluang yang ada lah dalam pasaran akan datang ni lah. So yang saya beberapa ketika cakap sebelum ni, saya kata pada masa government announce moratorium tu, sepatutnya kita dah start ambil tindakan sepatutnya. So semua orang daripada kita ni kena check balik kita punya financial status kan macam mana, dan kita kena buat beberapa senario analisis sepatutnya pada ketika itulah. Kalau kita ada kerja macam mana, kalau kita tak ada kerja, kita dicutikan atau kita diberhentikan macam mana, itu senario-senario yang kita patut anticipate. So patutnya pada ketika itu, dan pada ketika itu kita akan patutnya juga buat keputusan sama ada kita perlu mencairkan aset-aset yang ada. Contoh kalau kita ada banyak rumah, mungkin ada beberapa unit rumah kita perlu cairkan, kita perlu jual, dan itu perlu decide pada ketika itu, pada bulan 3 atau bulan 4, pada masa tu dah decide. Tapi malangnya kebanyakan daripada kita ni, kebanyakan kepada orang kita ni, dia punya masalah adalah dia tidak boleh project, dia tidak boleh nak anticipate masa depan, dia tak boleh nak jangka masa depan dia. Walaupun semua benda ada depan mata, dia masih tak boleh jangka. So itu yang berlaku pada bulan ini. Tiba-tiba ramai owner mula contact agent lah nak jual rumah, nak jual property yang dia orang ada kan. Sepatutnya bukan sebulan ni, patutnya 6 bulan lepas atau beberapa bulan lepas lah dia orang dah decide untuk jual. Sebab nak jual pun ambil masa. Bukan hari ni kita buka dalam market, hari esok kita boleh jual kan. Jadi ini agak malang lah kepada dia orang ni. Dan jikalau mereka berada dalam kesempitan, maksudnya dan tidak dapat extend moratorium, so mereka ni ada berpotensi untuk property mereka dilelong. Itu agak risiko yang mereka kena hadapi lah. Okay, maksudnya ramai yang baru nak menjual rumah ke macam mana? Sebab saya lihat ramai juga yang mengambil kesempatan ketika moratorium tu untuk melupuskan membeli pun ya, dan melupuskan pun ya kan. Kita nampak masa moratorium tu pun banyak juga lepas PKP lah terutamanya, banyak transaksi kan berlaku rancak. Bagaimana pula pendapat Cik Mizi macam tu? Okey, lepas PKP yang strict sikit tu habis PKP kan, 1.0 yang first stage tu kan, jadi semua orang start keluar daripada rumah. Jadi dia jadi macam pesta lah. So whatever sales yang berlaku pada masa tu, dia hanyalah deferment, hanyalah penangguhan sales yang patut berlaku pada bulan 3 atau bulan 4 tu, ditangguh saja, dianjakkan saja. Maksudnya mereka yang capable untuk beli pada masa tu hanya sekarang dia beramai-ramai boleh keluar rumah, baru ada masa untuk pergi beli property.
Dan kebanyakan juga orang-orang ini sama ada dia orang memang dah merancang dari awal, ataupun dia kebanyakan juga adalah government servant yang orang kata secure lah. Dalam keadaan sekarang ni government servant lah paling secure, kerja mesti ada, gaji mesti jalan. Jadi loan tak ada masalah, SPPSA ada, DSR tak ada masalah, SPPSA tak tengok sangat DSR tu. Jadi mereka ni yang ramai dalam market sekarang. Dia kadang-kadang kita nampak, saya suka cakap macam ni, market Malaysia ni dia tidak efisien. Dia tidak efisien maksudnya dia tidak translate keadaan ekonomi atau keadaan semasa tu, dia tak translate cepat. Maksudnya kalau kita rasa orang kita ni akan rasa teruk bila dah agak lama, dah agak lewat, dia efek tu lambat kepada dia orang. Maksudnya patut kalau pada ketika itu nanti bila dia kata oh saya susah, maksudnya dia dah teruk dah baru dia perasan dia susah. Itu dia lambat translate dalam market kita ni. Jadi kadang-kadang jangan kelirulah dengan yang apa yang kita nampak. Sekarang yang kita nampak orang bershopping, tapi kita nampak juga harga property jatuh. Harga property hampir semua atau majoriti kawasan lah, ada kawasan-kawasan tu tidak terjejas, tapi majoriti kawasan harganya jatuh. Maksudnya apa sahaja harga yang dibuka atau pada market value tu, pembeli akan beli bawah daripada market value. Jadi apa yang kita nampak tu belum tentu adalah perkara sebenar kat bawah sana, di luar sana. Yang diwar-warkan lah yang nampak Kalau kita tengok kan, saya pun buat study sikit tadi kan, kadar pengangguran pada Mei 2020 meningkat 5.3%. 826,000 orang dah menganggur pada catatan pada bulan Mei. Kemudian lebih 4,500 bisnes ditutup dalam masa 4 bulan daripada April hingga Julai. Tapi ada banyak bisnes baru juga dibuka. Tapi kita kena ingat 4,500 bisnes ni mungkin kebanyakannya dah established, ditutup. Maksudnya dah ada ramai pekerja, dah ada kedai, dah ada cukup infra semua, tapi ditutup. Cuma yang baru buka, yang baru buka walaupun mungkin nombornya lebih besar, tapi baru buka, dia belum stabil, dia belum okey. Sebab ya macam kita kata banyak bisnes pun akan ditutup dalam masa 3 tahun. Setahun yang pertama pun tak boleh tahan, 2 tahun, 3 tahun, majority of the company yang buka tu akan tutup kan. Jadi kita patut concern dengan jumlah ditutup, bukan dengan jumlah yang dibuka tu. Yang dibuka belum tentu offer sebanyak sebanyak mana orang yang di-retrench atau yang dibuang, peluang-peluang pekerjaan yang disediakan. Kemudian juga ada berita yang mengatakan 650,000 majikan bagai telur di hujung tanduk kerana PKP inilah. Yelah macam PKP atau dekat Lembah Kalang sekarang PKBB kan. So satu kereta hanya boleh naik 2 orang. Kedai makan tak boleh nak duduk ramai-ramai. Nak masuk pasar raya tak boleh beramai-ramai kan. Maksudnya mungkin anak-anak pun kita tak boleh bawa kan. Jadi bisnes memang terjejas teruk. Lain Asia pun kurangkan bekerja. MAB pun kurangkan bekerja. Itu yang besar, dan dia adalah ada banyak lagi supply chain mereka juga yang terlibat, yang itu indirect pun terjejas. Yang paling menakutkan lah yang saya baca ni kan, 75% rakyat Malaysia ni tak ada simpanan sekurang-kurangnya RM1,000. Maksudnya tadi 75% rakyat Malaysia tidak menyimpan. RM1,000 pun dia orang tak ada. Maksudnya kalau berapa gaji dia orang bawa balik, itulah juga habis dia belanjakan. Mungkin berhutang lagi, kita tak tahu lah kan. So apa jadi bila orang-orang ini tidak ada kerja atau dipotong gaji lah, tak payah tak ada kerja lah, kena potong gaji sikit je kan, dia akan negatif setiap bulan. So orang kita ni dia punya cara merasakan diri dia susah tu bila dia tak boleh berhutang. So selagi dia boleh berhutang, dia boleh pinjam bank, dia boleh pinjam kawan, dia boleh pinjam family, dia tak rasa dia susah lagi. Sebenarnya bila dia dah start meminjam, dia dah susah lah sebenarnya tu. Jadi ini yang kita nampak dekat luar tu, nampak macam
macam relax je, macam apa? Macam tak ada apa-apa kan. Kita tengok macam tak ada apa, relax je semua orang kan. Tak ada macam stres ke apa kan. Kita tak nak, dia orang ni tak rasa lagi selagi dia orang dapat pinjam. Selagi ada orang tolong, selagi orang ada bagi pinjam, dia tak rasa lagi. Tapi bila once orang yang bagi dia pinjam pun dah tak boleh bagi dia pinjam, baru dia rasa. Tapi rasanya bagi mereka yang macam dah terjejas kan pekerjaan, bisnes tu, sebenarnya mereka ni pun dah terasa juga, betul? Dari segi mungkin ada yang saya pun dah jumpa kan beberapa orang yang jual rumah kerana gaji dipotong kan. Gaji dipotong 20-30%. Ada yang diberhentikan kerja, ada yang bisnes tutup. Jadi memang nampaklah ada a bit of distress kat dalam pasaran. Dan tadi Cik Amizi dia cakap tentang harga rumah turun kan. Kalau ikutkan lah kan, berdasarkan apa yang kita bincang tadi, bila pekerjaan banyak tu kurang pekerjaan, ramai orang dia berhentikan kerja, bisnes tutup. Walaupun banyak bisnes baru buka, tapi bisnes kecil dia belum ada scale yang kuat untuk menampung kehilangan dalam bisnes yang tutup tu kan. Sebab banyak kita tengok bisnes yang tutup pun bisnes besar-besar. Yang buang pekerja bisnes besar-besar. Kan, hotel tutup kan. Ni baru ni semalam tengok Robertson pun nak winding up kan. Kemudian apa lagi? Grocer pun dah nak cari pembeli baru kan. Grocer. Dan seperti yang kita maklum lah, tanah ni harga dia ataupun pasaran tu sendiri bergantung pada populasi dan juga ekonomi growth, pekerjaan kan. Jadi bila banyak benda ni yang orang tak perasan, orang nampak macam market ni macam tengah shock kan, ramai orang jual beli semua kan. Dan bila cakap pasal harga tu, macam mana, apa pendapat ataupun apa pandangan yang Cik Amizi nampak dari segi penurunan harga di dalam pasaran hari ni? Apa dia punya? Sebab kan bila ada banyak hartanah tak terjual ni, government dah extend lagi home ownership campaign tu kan, HOC tu. Jadi dengan adanya HOC ni, developer yang mendaftar untuk HOC ni, diorang boleh mendapat pembelinya boleh dapat macam-macam rebate dan hanya keluar duit minimum lah dalam 500 ke 1000 kan, boleh buat beli rumah undercon, rumah daripada pemaju. Jadi ini adalah persaingan terhadap rumah-rumah subsale. Okey, bila beli rumah, harga rumah undercon ditentukan oleh harga subsale, jiran-jiran subsale dia. Maksudnya kalau jiran subsale dia dalam 500,000, developer pun akan jual lebih kurang 500,000 ataupun lebih sikit lah, mungkin dia letak 550. Tapi dia akan discountkan, rebate kan sampai 10% supaya pembeli ni boleh buat loan 100%. Maksudnya dengan memodalkan RM500, RM1,000 dia boleh dapat full loan. Jadi hanya perlu bawa payslip untuk apply loan bank kan. Jadi ini adalah tekanan kepada pasaran subsale. Kepada pasaran subsale kita ada masalah. Owner yang hendak menjual rumah subsale, kalau rumah dia adalah biasa-biasa dan juga dia punya market yang mencari rumah tu pun orang yang dalam kalangan yang biasa-biasa, so mereka tidak akan beli rumah ini above market value for sure. Mereka juga tidak beli pada market value. Kebanyakan mereka ni akan minta owner untuk turunkan harga at least 10%. Sekarang pun dah gila lah, kadang-kadang kita pergi nego dengan pembeli pun minta dah macam-macam dah, 20-30% below market value. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan full loan tu. Jadi bila dia tak boleh dapat, dia cari rumah lain. So sekarang pula buyer's market sejak beberapa tahun lagi pun dah memang buyer's market. Sekarang lagi teruk. So bila dia buyer's market ni, maksudnya buyer ada banyak pilihan. You tak bagi saya diskaun 20%, saya cari rumah lain. Cari, dia ada masa untuk cari, relax, tunggu. Dia jumpa owner yang betul-betul desperate ataupun bukan desperate sangat. Kadang-kadang ada owner yang dia beli property tu mungkin 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, dah lama kan. Jadi walaupun dia tak dapat market value, dia dapat 20% atau 30% below market value, tapi dia dah untung mungkin 100% daripada apa harga yang dia beli pada masa tu kan. Jadi orang-orang ini akan jual murah. Dan buyer yang sekarang yang sanggup menunggu ni, kerana ini adalah buyer's market, dia sanggup menunggu, dia cari lah. Saya ada beberapa kes, perbezaan hanya dalam RM10,000, RM15,000 saja.
di mana dua-dua belah pihak pun tidak mahu bertolak ansur lagi untuk setuju dengan satu harga, hanya kerana 15,000 sedangkan rumah tu dah best deal lah. Contohnya di Shah Alam rumah landed 500,000, 515,000 harga terakhir kan. Mana nak dapat kat Shah Alam landed kan. Tapi Betul. kalau kat Shah Alam ni landed 515,000 dapat apartmen je. Apartmen baru pun dah 600,000 pun ada. Jadi tapi dengan macam tu murah pun pembeli masih tak kisah untuk abaikan offer tu. Masih mencari offer yang lebih baik. So itu yang berlaku dalam market sekarang. Terutama market rumah yang murah lah. Maksud murah ni maksud saya affordable to most of the people lah. Ramai orang boleh mampu beli kan. So, dia masukkan sekali 10% untuk dia dapatkan loan 100%. Dia minta lagi 10% kurang untuk dia dapat modal untuk cashback untuk dia renovate pula rumah tu. Jadi itu yang target buyer sub-sale sekarang lah. Itu yang berlaku sekarang. Dan saya nampak dalam situasi ni yang paling terkesan adalah mereka yang nak jual rumah tapi mereka beli rumah tu dalam 5 tahun ataupun kurang daripada yang kebelakangan ni kan. Mungkin mereka beli dalam tahun 2015, 2016 dan nak jual pada tahun ni mungkin kerana apa juga sebab lah whatever reason nak jual kerana bisnes kurang ke hilang pekerjaan, kena potong gaji sebagainya. Mereka nak jual pada harga yang mereka beli pun perkara susah. Terutamanya yang beli sekitar 2015, 2016 kan, yang mana ketika itu pemaju pun dah meletakkan harga yang agak tinggi pada ketika itu. Jadi dia punya correction period tu sangat lama dan saya nampak post moratorium ataupun post COVID punya PKP 1.0 tu dia memberi satu tamparan yang hebat juga sebenarnya kepada market, baik kepada pembeli rumah yang dah pegang rumah lama, pada para pemaju dan juga even pada bank sendiri kan, yang mana sekarang pun kita nampak bank lebih konservatif dalam memberi loan dari sudut nilai kan. Sebelum ni mungkin bank boleh bagi loan kat kawasan ni banyak ni value, sekarang dah jatuh. Ada beberapa tempat dah jatuh. Mungkin kalau ada siapa-siapa yang mendengar ataupun menonton hari ni ada pengalaman, mungkin boleh share kan, komen. Kita tengok ada beberapa muka-muka yang hartanah ni. So memang macam tu lah. Bila pada ketika itu kredit atau 5 tahun lepas maybe kan, kredit sangat mudah dapat hutang. Boleh hutang ni pembeli ni senang untuk dapat hutang. Bank suka nak bagi hutang untuk belian rumah kan. Jadi bila kredit ini mudah dan orang kita ni jenis tak kisah, janji dapat loan 90%. Beli overprice pun tak apa, janji dapat loan 100% kan. Jadi orang kita jenis tak kisah, dia tidak faham yang dia beli tu adakah nilai sebenar atau nilai yang telah di inflate kan. Itu dia orang tak kisah, asalkan dia dapat loan full. Asalkan entry cost rendah dia kata kan. So benda ni telah menunjukkan kesan dia sekarang. Di mana bila mereka nak jual, mereka bukan saja tak dapat jual pada harga S&P tu. Malah jikalau dia jual below daripada harga S&P tu, dia dah tentu rugi. Tapi kalau dia cuba bertahan lagi, dia mungkin akan diisytiharkan muflis. Mungkin tak boleh bayar dan rumah dilelong pun tak dapat harga yang baik dan dia mungkin akan expose pada tindakan muflis. Jadi ini ramai. Saya sendiri telah dihubungi oleh ramai owner yang hadapi masalah macam ni. Rumah yang baru siap, bila kita check market value, kalau dia beli 600,000 S&P price dulu, sekarang ni 500,000 je bank bagi kan. So macam mana dia nak jual? Dia jual confirm rugi. Nak bayar agent lagi, kurang lagi dia punya cash yang dia ada. Bayar lawyer lagi untuk S&P, kurang lagi cash yang dia ada kan. Kalau dia kena RPGT, okey lah, sekarang ni sampai rumah ketiga tak ada RPGT, okey, fine. Tapi kalau jual pun rugi, bertahan pun tak tahu sampai mana bertahan. Maksudnya dua-dua arah pun dia akan affected. Dua-dua arah pun dia memang ke arah muflis, ke arah di bankruptkan. Terutama kalau hutangnya lebih 100,000. Saya ada soalan, kalau macam tu kan,
saya pun tak pernah jumpa, saya pun tak pernah buat lagi lah transaction ni. Kalau contoh dia nak jual rumah tu dia beli 600, maksudnya katalah loan dia ada 600,000 kan, baki hutang dia 600,000, tapi dia nak jual 500,000 kan. Jadi waktu nak transact tu macam mana tu, dia kena selesaikan baki pinjaman ke, ataupun dia convert daripada bank tu menjadi loan ke, ataupun bagaimana, ataupun dia kena ambil loan lain untuk top up balance? Tak boleh. Bila dia nak jual dia jual below, so yang balance tu dia yang kena bayar. So macam mana dia nak bayar? Dia kena ambil Tak loan lain ke bayar. macam mana? Macam mana dia dapat loan lain yang ni pun tak boleh ke? Tak. Kan? Jadi dia dah macam tersepit. Betul-betul tersepit. Memang kesian. Kalau dengar memang kesian. Lepas tu kadang-kadang tanya macam mana you boleh decide dulu nak beli rumah macam ni kan? Dia kata saya ikut orang. Saya ikut masuk kelas. Contohlah. Ada masalah masuk kelas kan. Okey, saya salah kelas kan. So ataupun mungkin cikgu ajar betul, fahamnya lain kan. Itu jadi masalah. Benda, dan sekarang ni yang saya tengok macam baru ni ada beberapa pemaju propose pada kerajaan kan untuk belanjawan ni, suruh naikkan balik pengiraan DSR berdasarkan gaji kasar, panjangkan tempoh hutang daripada 35 tahun ke 45 tahun, tinggikan sikit DSR punya level kan. Ini semua benda tak membantu untuk jangka masa panjang. Ini hanya membantu pemaju untuk habiskan rumah-rumah dia yang tak habis dijual. Dan rumah-rumah ni tak habis dijual kerana dia sendiri yang cari pasal. Ini kita tengok berita ni. Berharap kerajaan dapat memperkenalkan lebih banyak insentif tambahan pemilikan tanah. Kemudian mempertimbangkan perkara dalam belanjawan DSR yang lebih tinggi. Okey. Kemudian apa lagi? Mempertimbangkan untuk melaksanakan skim di IBS. Nak minta DIBS balik. Okey. Kemudian apa lagi? MM2H. Okey, MM2H. Dan yang katanya minta ni 45 tahun. Panjangkan lagi loan. Okey, jadi cuba komen sikit. Satu lagi apa? Satu lagi dia suruh turunkan ke 500,000 untuk warga asing. Warga asing, pembelian warga asing. Okey, jadi berapa permintaan pemaju ni untuk panjangkan daripada 35 naik 45 tahun, tinggikan DSR, DIBS, apa lagi? Kos pematuhan direndahkan. Kos pematuhan, regulatory cost. Maksudnya kemudian inilah premium development premium semula. Kemudian MM2H MM2H dan juga turunkan 5,000. Okey, 6 permintaan mereka ni. Boleh tahan. Okey, kalau kita tengok dekat cuba kita tengok dekat komen tengok dekat komen, satu komen saya nampak menarik juga. Dekat Berita Harian punya Facebook ni, kalau kita lihat mereka kata komen Dali Syamidi ni, umur anak baru lahir beli rumah, umur anak 45 tahun baru jadi hak milik mak ayah. Hak milik mak ayah dah meninggal dunia, siksanya nak ada rumah sendiri. Alamak. Macam-macam lah, nampak komen-komen pun agak kurang gembira lah, kurang happy lah. Ada yang minta turunkan pemaju kurangkan 50%. Alamak. Okey. Basically apa sahaja yang pemaju minta dalam kes ni lah kan, apa yang enam benda yang dia minta tu adalah sebenarnya untuk menolong mereka menghabiskan unit-unit yang tidak terjual. So sebab soalannya sekarang, kenapa unit itu tidak terjual? Dia tidak terjual pasal bukan itu rumah yang orang cari, tapi itulah yang dia orang bina. Dia tidak memenuhi kehendak pembeli. Sebenarnya pembeli nak yang produk lain, tapi you keluarkan produk lain kan. Jadi itu yang menyebabkan banyak overhang ni. So dan kalau kita melayan dia punya permintaan ni, maksudnya kita tak menolong orang kebanyakan ni. Sebab bila benda ni selesai at pemajunya level, dia akan ulang lagi. Dia akan repeat lagi benda yang sama. Sebab pemaju punya aim ada sebagai business owner atau satu entity business, aim dia adalah untuk buat profit.
bukan untuk charity kerja kerajaan. Nak jaga orang kebajikan Sosial. rakyat tu kerja kerajaan Kebajikan. sosial, bukannya pemaju. Jadi sekarang ni kerajaan kena pandailah untuk nak massage in between kan, macam mana nak selesaikan masalah ni. Tapi bagi saya, pendapat saya, memanjangkan tempoh loan, mengurangkan debt service ratio di IBS, ini semua benda yang dah pernah berlaku. Ini hanya nak memberi kemudahan kredit, sedangkan kelayakan orang itu masih sama. Maksudnya income dia masih sama, beban hutang dia tiap-tiap bulannya masih sama, dan kenaikan gaji dia tak secepat kenaikan rumah kan. Jadi Betul. tak settle apa, tak ada apa yang settle kerana itu. Dia hanya settlekan pemaju je, pemajunya side. Dan kalau you bagi pula orang asing beli 500,000, duit Malaysia sekarang dah rendah. 500,000 is nothing. 1 juta pun is nothing for foreigner sebenarnya. Kalau kita convertkan foreigner yang ada duit nak beli rumah overseas lah. Macam ibarat orang Malaysia kalau ada duit nak beli rumah kat overseas, memang confirm dia banyak duit. Dan lagi memang pun data mengatakan bahawa di Asia Tenggara atau sebelah sini Asia, memang Malaysia antara negara yang rumahnya masih murah secara relatif bila kita bandingkan antara rumah antara negara-negara tu. Jadi memang dia appealing kepada warga asing untuk membeli di Malaysia. Bukan isunya tak ada warga asing nak beli ataupun harga sejuta tu mahal. Problem dia contoh macam China kan, negara dia tak bagi beli. Negara China sekat rakyat dia pergi beli. So bukannya masalah dia orang tak nak beli. Dia orang kalau boleh dia nak beli. Habis semua yang ada kat kita, yang kita kata reban ayam tu kan, yang kita kata kecil macam reban ayam tu, itu boleh beli. Tak ada masalah, bukan pasal harga sebenarnya. Jadi saya tak nampak apa sahaja yang diminta oleh pemaju tu membantu. Melainkan kita hanya mengulang balik lah apa sahaja yang telah berlaku beberapa tahun lepas lah. Kita ulang balik je. Cara yang sebenarnya yang patut dibuat sebenarnya adalah developer pemaju ni perlu bina rumah yang mass market perlukan. Tapi kita faham juga bahawa kalau kos dia tu agak tinggi, kos regulatory compliance dia tinggi, dia memang tak mampu buat. So itulah gunanya kerajaan negeri atau tanah adalah under kerajaan negeri kan. Itulah gunanya kerajaan negeri untuk JV dengan developer ni. You decide lah, contohlah kalau negeri Selangor kan, you rasa tak cukup rumah bilik kan. Dulu dah buat rumah Selangorku kan. CB kan, macam-macam CB pemaju, you boleh complain cost. So complain cost tu mungkin tak perlu pun waive terus pun, sebab ini adalah projek government kan. So banyak lagi projek macam ni. Dulu banyak kan. Dulu banyak macam PKNS, UDA tahun 80-an, 90-an, perumahan-perumahan yang ditargetkan kepada rakyat dan sosial punya housing kan. Okey, ada satu soalan yang menarik ni daripada Muhammad Jamli. Tapi sekarang UDA dengan bos UDA dengan apa? Kita tengok soalan ni. Adakah kuasa pasaran mampu turunkan harga rumah? Itulah. Kita tengok soalan ni apa? Adakah kuasa pasaran mampu turunkan harga rumah? Maksudnya kalau ada orang tak membeli rumah atas dasar protes harga yang bukan mampu milik, adakah harga rumah akan turun? Kalau kita boykot pun orang yang berkemampuan akan membeli. Macam mana? Panjang soalan ni. Saya baca seketul-seketul. Saya nampak kat skrin ni. So saya punya pendapat macam ni je. Kuasa pasaran ni adalah kuasa membeli sebenarnya, kuasa membeli pembeli lah. So kuasa pembeli pula related kepada gaji yang dibawa pulang. Jadi kalau sekarang ni dengan pengangguran, dengan gaji kena potong kan, automatik aja kuasa pasaran dah semakin lemah. Maksudnya daya membeli tu dah berkurang. So dia akan memaksa banyak, saya nampak lah, yang saya nampak dia akan efek banyak pemaju. Saya percaya akan agak banyak pemaju akan affected, terutama sebab bagi saya COVID-19 ni dia punya efek sangat dahsyat kepada orang yang sudah well planned pun affected. Maksudnya beberapa orang atau beberapa company yang kita jangka
patutnya dia tak affected sebab dia betul-betul well plan punya organisation atau well plan punya individual kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni dia pun affected dan dia terjejas. Mereka pun mengakui dia orang terjejas. Jadi maksudnya kalau tak plan macam mana? Lagi teruk. Kalau tak well plan lagi teruk. Jadi saya nampak ini mungkin ada peluang untuk company-company yang stabil untuk merge atau beli company-company kecil atau developer kecil. Mungkin ini juga yang tengah berlaku pun dekat di sebalik tabir. Mungkin ada banyak risiko rumah terbengkalai pun mungkin ada. Saya percaya akan ada risiko rumah terbengkalai untuk sebabnya macam itulah, sebabnya orang yang membeli tadi masa dia membeli dia ada kerja. Sekarang rumah nak siap dalam 2 tahun, kerja tak ada. Tak boleh nak serve loan, tak boleh nak serve nak serve interest pun tak mampu pun mungkin. Dan mungkin ada banyak juga loan yang reject kan. Jadi benda ni memang akan menyebabkan automatically developer ni sama ada dia akan merge, dia akan makan yang besar akan makan yang kecil, ataupun paling tidak kan dia akan winding up je lah, tutup je lah. Kami dia tak boleh buat apa, pergi ke kiri tak boleh, pergi ke kanan tak boleh, tak ada siapa nak tolong. Sebab mengikut info daripada kawan saya juga yang bekerja di bank, bahagian yang memberi bridging loan, sekarang bank pun agak konservatif, sangat konservatif. Even jikalau dah pernah release untuk bridging loan dan dia boleh tarik balik bila-bila masa dengan dia punya term. Jadi ini yang tak pernah kita dengar sebelum ni lah. Maksudnya bila dah agree untuk bagi bridging loan, dia bagi je terus kan. Tapi sekarang dia boleh tarik pula bila-bila kan. So kalau tak ada bridging loan ni, kalau company tu memang perlukan bridging loan, dia nak pakai apa, duit apa untuk teruskan projek dia kan. Jadi yang ini memang akan efek pemaju dan dia akan paksa pemaju untuk fikirkan untuk jual harga yang cukup-cukup untuk dia survive. Maksudnya kalau dulu dia perlukan untung sampai 25% ke, so sekarang dia kena cari jalan untuk reduce the cost pembina tu kan, dan kurangkan dia punya profit lah. Betul ke profit 25%? Dalam PT tadi mungkin dia buat 25% lah, tapi ada banyak lagi benda dia boleh adjust. Kalau dia nak adjust kan, memang boleh lah. Okay, cadangan tu menarik. Saya pun kenal beberapa pemaju kecil yang buat rumah mampu milik. Setuju pendapat ini, masanya pemaju-pemaju untuk merge dan usahakan rumah mampu milik. Baru tadi petang sebenarnya saya bercakap dengan ada seorang rakan yang ada call saya, tanya pendapat tentang satu projek ni, satu pembangunan kan dia nak beli. Dia kata, yalah ini mereka-mereka yang ada kesediaan atau kemampuan untuk mencari peluang kan dalam pasaran yang hari ni. Jadi dia dapat tawaran dari satu pemaju. Tapi katanya projek tu belum ada apa-apa lagi, belum ada APDL dan sebagainya kan. Saya kata dia memang dapat nampak macam murah lah. Saya pun tak tengok very detail tu the project, tapi agak murah kerana macam dia macam pre-registration baru stage itu kan, belum boleh buat loan dan sebagainya. Saya boleh cakap lah, boleh lihat banyak sebenarnya peluang-peluang lain. Sebenarnya kalau kita lihat cari betul-betul dalam pasaran, sebenarnya waktu hari ni banyak di mana ada krisis ada peluang, betul. Dan saya juga cakap dengan dia, kebetulan poin yang lebih kurang hari ni siapa yang ada syarikat-syarikat ataupun entiti yang ada land bank kan yang banyak ataupun ada capital, actually satu peluang juga untuk masuk ke dalam industri pembinaan jadi pemaju yang membina rumah yang harga yang mampu milik, kerana demand sangat tinggi. Rumah-rumah yang ramai orang tak cukup rumah kan, nak beli rumah yang harga mampu milik, tapi mereka dipaksa untuk mempercayai okey sebenarnya harga rumah memang mahal kan, sebab itu yang ada dalam market yang disediakan untuk hari ni. Tapi realitinya lepas COVID ni kita nampak macam mana subsale tu sendiri, balik pada soalan Mak Jamili tadi kan, adakah kuasa pasaran mampu turunkan harga rumah? Kalau kita tengok dalam pasaran subsale memang dah turun dah harga rumah kerana kuasa pasaran, dan cuma pemaju ni dia nak turunkan tu mungkin agak susah. Tapi ada setengah tempat yang mana rumah yang dijual, rumah yang sama yang dijual sekarang lebih rendah daripada rumah yang fasa awal dibuat. Rumah yang sama juga. Kan ada beberapa tempat rumah yang awal dijual mungkin dalam 200,000. Sekarang
rumah yang sama, fasa yang baru jual 200,000 kan, mungkin 180,000 dekat belah-belah utara lah, luar KL. Jadi pembeli-pembeli yang awal pun dah marah lah kan, kenapa jadi murah pula orang beli kemudian marah kan, beli sebab dulu pun belum siap. Ini selalu berlaku, walau bukan COVID punya time pun berlaku. Maksudnya pemaju ni business entity. Jadi masa dia open, dia ada satu scale harga yang dia buka, dia setuju nak jual. Tapi along the way dia tak dapat jual, tak dapat jual seperti target dia lah mungkin. Jadi dia affected dia punya cash flow, dia akan affect dia punya cash flow. Jadi dia perlu adjust lah, dia kena adjust lah sebab dia kena survive. So itu yang dia bagi offer, yang offer dia kadang-kadang lagi murah daripada orang yang beli awal. Maksudnya early bird tak berapa early bird lah. So yang kemudian lagi untung kan. Jadi memang itu banyak berlaku. Itu bukan pasal COVID atau tak COVID, tapi itu adalah orang kata macam mana company tu arrange dia punya financial structure dia lah, macam mana dia balancekan dia punya cash flow dia. So dia akan decide lah apa yang dia perlu buat. Jadi persoalan sekarang bagi saya kan, apa kerajaan nak buat? Developer tahu apa dia nak buat sebenarnya. Kerajaan nak buat apa? Developer ni tahu pasal dia orang ni business entity. Dia ni dibayar gaji, pekerja-pekerja dia, manager ke, general manager ke, whatever kan. Dia orang dibayar gaji untuk fikirkan ni, macam mana nak survive company dia ni. So kerajaan ni nak buat apa? So kerajaan bila saya kata kerajaan ni ada dua, satu kerajaan negeri, satu kerajaan pusat. Kerajaan pusat ni KPKT lah. KPKT secara seluruh negara punya dasar lah. Yang kerajaan negeri juga, kerajaan negeri macam Selangor kan, dia punya charge untuk development untuk agak tinggi, agak mahal. Itu juga adalah penyumbang kepada harga rumah ni jadi mahal. Compliance cost tadi jadi mahal. Jadi adakah kerajaan negeri willing to reduce benda ni untuk ketika ini, untuk 1 tahun atau 2 tahun daripada sekarang kan? Tak dengar pun apa-apa. Kemudian yang kerajaan, saya suka ambil contoh Rumah WIP. Rumah WIP bagi saya, orang yang plan Rumah WIP adalah orang yang betul-betul study lah market demand. Bagi saya lah pendapat saya. Pasal dia punya konsep rumah WIP tu dalam satu bangunan, kalau apartment for example kan, ada macam-macam jenis rumah. Ada yang Soho 1 bilik, ada yang 2 bilik, ada yang 3 bilik kan dalam satu bangunan. Dan dia state kan, dia buat statement kenapa dia buat plan macam ni kan. So agak clear. Tapi kalau yang lain-lain ni kan, yang government yang lain lah, ada Prima lah, ada apa-apa lagi lah, agensi lain kan, dia tak macam clear sangat. Adakah dia dah study market, apa yang market nak. Jadi yang kita tak tahu apa kerajaan nak buat. Tak nampak macam tak buat apa-apa lah, senang cerita lah. Saya nampak macam tak buat apa-apa, macam biarkan benda tu bergerak macam biasa, jalan sendiri kan, autopilot. Dia macam biar free market jalan kan. Betul lah, dalam dalam ekonomi pun teori kerajaan memang perlu ada interfere kan dalam interference dalam menstabilkan pasaran kan, terutamanya untuk memelihara kebajikan rakyat ataupun kebajikan masyarakat, pembeli-pembeli rumah ni kan. Dan daripada dia memberi banyak insentif yang bukan-bukan kan kepada pemaju, baik dia bagi itulah dari sudut regulatory tu kan, rendahkan cost, compliance cost, whatever, dan lain-lain lah. Kita tengok sambungan tadi, pendapat saya juga ada kekangan rumah mampu milik ini. Sebenarnya kos tanah dekat Lembah Kelang ni dah susah cari tanah murah, terutamanya untuk Melayu Bumiputera yang ada tanah. Kalau tak tahu ada idea usahakan apa, berilah peluang kepada pemaju-pemaju Bumiputera ini untuk buat rumah mampu milik. Rasanya banyak juga pemaju-pemaju Bumiputera. Macam mana tu? Cuba komen sikit Cik Amizi, lebih berpengalaman dalam bidang construction kan. Dia memang kos tanah mahal. Masa Prima mula-mula start dulu, masa saya terlibat dengan projek pertama Prima pun, saya kata kenapa Prima pergi beli tanah dekat tempat yang prime area. Macam mana you nak reduce cost bila you duduk dekat prime area? Tanah dah mahal kan. Jadi saya tak nampak kat mana dia punya logik akal dia nak buat nak buat rumah subsidi duduk kat tengah-tengah bandar. Memang rugi lah, memang rugi. Dan bagi saya sebagai rakyat biasa, saya nak tanya kenapa saya kena subsidikan seorang satu biji rumah beratus-ratus ribu. Which ratus-ratus ribu tu saya boleh bagi makan orang susah lagi banyak tau. Hanya nak bagi 1-2 orang
beberapa ratus orang ni rumah dan dia orang sendiri pun tak mampu beli rumah tu. Jadi patutnya kerajaan pergi develop di tempat yang tidak berapa mahal, tetapi make sure jaringan pengangkutan awam tu cover lah, ada cover. So sekarang ni dia memang duduk projek-projek kerajaan ni memang duduk dekat tempat yang ada jaringan pengangkutan, tapi dia duduk kat prime area. So macam mana dia nak jimatkan kos? Tak dah mahal lah dekat sana. So setiap satu biji rumah dia subsidi beratus-ratus ribu kepada orang yang beli. Lepas tu sekarang kita tengok banyak lah kena lelong. Nampak Prima jadi subsidi tu jadi angin je lah, tak ada ke mana. Betul. Line putus. Line siapa ni? Line saya ke? Line sorry line terputus. dia punya hangat sampai line pun terputus kan. Okey, putus. Okey, ada soalan juga daripada Muhammad Ruslan. Ada pemaju tawarkan sewa dan beli terhadap hartanah. Ini package apa nama? Rent and apa macam-macam package lah sewa dan beli ni kan. Dalam ekonomi sekarang adakah menguntungkan pembeli pada masa depan? Siapa nak jawab ni? Saya ada jawapan. Sekejap Okay. So yang ni nak menguntung ke tak menguntung ni kita kena tengok lah keseluruhan package dia. Kalau nak jawab general ni memang susah lah secara general ni. Sebab yalah kita tak tahu apa package dia kan. Macam mana cara dia mengira kadar keuntungan ke interest tu ke kan. Jadi susah nak jawab secara spesifik lah pasal kita boleh cerita general je lah. Jadi kalau saya lebih suka menguntungkan atau merugikan saya tak boleh jawab. Tapi saya boleh katakan ia adalah satu cara yang baik untuk seseorang atau satu keluarga ni nak beli rumah. Sebab kadang-kadang ramai orang kat sana beli rumah tanpa lihat rumah atau bila rumah tu dah siap dia tak suka nak tinggal situ. Jadi dalam kes yang developer bagi tak sewa dulu dan kalau suka boleh beli ni ada baik dia di mana you dah duduk kawasan tu, you rasa okey, selesa, bagus, you belilah. Dan pada masa tu you boleh minta nasihat yang sesuai pada orang-orang yang yang layak kan. Sama ada bagus untuk teruskan pembelian. Tapi kalau nak cerita pasal rugi untung kita kena dapat semua detail dia kan, semua harga rumah apa semua kan, berapa bayar bulanan. Tu tak boleh nak jawab lah secara spesifik soalan ni. Dia kalau untuk saya lah, untuk jawab soalan ni, dia kena untung untuk pembeli tu, kita kena lihat pembeli ni dia merasakan untung kat mana. Kalau dia meletakkan untung tu pada duit semata-mata kan, itu kena tengok kira-kira yang lebih lanjut lah. Dan setiap orang pun kira-kiraan dia lain-lain. Dan kalau dilihat dari segi mungkin dia nak duduk situ kerana dia belum decide lagi nak beli rumah kat mana kan. Tapi tempat yang tu ada dekat dengan tempat kerja dia dan sebagainya, boleh jadi menguntungkan walaupun dia rasa okey lah 50-50 nak beli ke tak. Tapi lepas tu dia dah duduk setahun tak jadi beli ataupun dia pindah tempat lain. So kat situ pun sebenarnya ada sedikit lah keuntungan, dia tak terikat lagi lah. Bayangkan dia suka nak beli rumah tu, dia terus beli duduk, lepas tu kena pindah tempat lain ke apa ke kan, ataupun benda macam dia ada pro and cons lah. Bagi saya komitmen dia terlalu lama, 30 tahun, 35 tahun kan komitmen dia. So dalam 30 tahun, 35 tahun ni kita rumah untuk tinggal lah kan. So macam-macam benda boleh berlaku. So banyak sangat variable yang berubah kan, benda-benda yang berubah. Hari ni kita kata kita suka sini tempat ni, lepas tu kita tak suka. Nanti kita kata kita nak duduk sini sampai tua, rupanya kita kena pindah tempat kerja, macam-macam lah, macam-macam hal kan. Jadi saya suka kata kalau pilihan sewa ni baguslah untuk orang-orang yang belum nak settle down lagi atau tak tahu lagi yang dia nak settle down dekat mana kan. Macam tu lah. Okay, kita ada soalan lagi. Daripada Muhammad Azmil Alimi. Sekarang kira dah market buyer ke untuk property? Dah lama dah sebenarnya market buyer market. Dah lama sangat. Dah banyak tahun dah.
Saya kat 5 tahun dah macam ni. Dah berjanggut dah nak tunggu sellers market kan. Tak tahulah, memang lama. Okay, property market memang macam tu. Property market lambat bounce berbanding saham ke benda lain kan. Dia memang lambat bounce, dia akan ambil masa yang sangat lama. Jadi memang sekarang buyer market semakin baguslah untuk buyer membeli sekarang. Cuma banyak keadaan owner atau seller tu tak perasan sekarang buyer market. Sebab dia kadang-kadang dia tu ada sebiji je rumah kan dia nak jual. Sedangkan kita ni ejen-ejen atau perunia tanah ni, kita ni jual rumah hampir hari-hari kan. Jadi kita tahu apa yang berlaku dalam market. Jadi cuma ada setengah owner ni dia tak peka, jadi dia tak tahu yang sekarang ni buyers market. Jadi dia kata, kenapa rumah saya ni saya dah buat macam-macam, harga sama macam tahun lepas, macam 2 tahun lepas kan, atau sama macam saya beli kan, dia tak tahu kenapa. So kita ni cabaran lah kepada perunia tanah ni untuk explain kenapa jadi macam tu kan. Okay. Dia buyers market ni dia dah lama rasanya, sejak daripada market sangat panas ketika sekitar 2014, 2015 dia punya peak. 14-15 dia kurang lah. Period tu market dah sangat hot lah, sellers market. Masa tu pemaju jual apa pun macam orang mesti sambar je lah kan, dengan dia IBS-nya, dengan tak ada RPGT-nya kan, dan masa tu tak ada lagi DSR, jadi nak buat rumah banyak-banyak pun senang. Dan kenapa juga buyers market ni panjang tempoh dia sekarang ni, kerana correction daripada zaman tu, dan sekarang ni pula kena pula lagi COVID. Jadi dia agak melanjutkan lagi buyers market tu. Kalau ikutkan apa, ahli-ahli ekonomi dan juga mereka yang menganalisis pasaran tanah, mungkin setahun 2 tahun lepas mereka memprojectkan kan, projection ni memang market a bit nak rebound lah, optimis. Tapi kita tengoklah macam mana kan sekarang ni. Saya sebab saya dah 20 lebih kurang 20 tahun graduate, maksudnya keluar bekerja kan 20 tahun. Jadi saya sempat berada pada fasa masa rumah dulu murah tetapi interest bank sampai 7%, 8%. Dan saya berada sekarang juga pada interest bank 3% dan ke bawahan sekarang kan. Tapi rumah pula semakin mahal kan. So apa yang saya nak katakan adalah, kalau saya compare 20 tahun lepas dengan sekarang, gaji setiap orang daripada apa pejawatan yang ada daripada dulu hingga sekarang, gaji dia tak pernah berubah. Maksud saya katalah entry level untuk fresh graduates 20 tahun lepas 2,200 for example. Sekarang pun lebih kurang juga 2,200 untuk entry level. Tapi harga rumah sekarang dah naik berkali ganda untuk rumah yang sama, jenis yang sama, berbanding 20 tahun lagi dah naik banyak kali ganda. Tapi gaji tidak naik sebanyak. Cuma apa yang berlaku hanyalah interest rendah. Interest rendah daripada 7.5% atau 7.8% sekarang dah jadi 3. Maksudnya dia dah turun separuh daripada apa yang interest pada 20 tahun lepas. Tapi gaji masih kekal. Jadi maksud saya, kalau orang itu tidak berubah gaji dia, katalah 20 tahun lepas gaji dia 2,000, sekarang pun masih 2,000, kemampuan dia beli bukan kerana benda lain, hanya kerana interest tu rendah, separuh. Kalau dulu pada masa itu dia boleh beli harga rumah 200,000 mungkinlah, kita anggap je. Sekarang dia boleh beli rumah 400,000 kerana interest tu potong separuh. 400,000. Bukannya kerana gaji dia dah besar untuk beli rumah 400,000, bukan. Tapi kerana interest tu dah turun separuh. Jadi ini yang orang tak perasan. Jadi kalau dia betul-betul perasan dengan benda ini, jadi kita akan menyangkakan tidak akan ada lagi kenaikan mendadak macam 2014, 2015, at least dalam 10 tahun akan datang pada saya. Kita tak akan nampak lagi 2014, 2015 ni peningkatan, at least 10 tahun akan datang. Sebab selagi gaji ini tidak naik, dia takkan ada benda yang boleh menyebabkan properti ni akan naik tiba-tiba macam dulu. Yang 10, dulu jadi 10 tahun lagi kita tengok balik video ni. Kecuali interest turun lagi lah. Kalau di 3% tiba-tiba interest 0.0, 0.2. Boleh jadi macam Jepun kan. Macam Jepun hampir kosong lah, atau kadang-kadang negatif Tapi kita tak lah sampai macam tu kan. Cuma hanya interest. Kerana interest itu sahaja kita mampu beli rumah. Kalau interest tu maintain 7%, ramai tak mampu beli rumah sekarang. Cuma dulu
sekarang ni kalau kita compare dulu, orang dulu dengan orang sekarang, kalau kita nak jualkan rumah orang yang beli 20 tahun lepas kan, kita tanya, cik nak jual rumah ni, dia akan kata macam ni tau, saya ni kalau saya jual rumah ni, saya tak tahu saya boleh beli rumah apa. Jawapan dia kenapa macam tu. Kenapa? Mungkin dulu gaji dia 2,000, sekarang baru 3,000 je. Tak ada naik sampai 8,000, 10,000 pun mungkin kan. Jadi banyak orang yang macam tu. Kita tak kata semua orang, tapi kita kata banyak orang yang macam tu. Itulah penyebabnya. Kita tengok lagi 10 tahun lah. Saya rasa kita takkan jumpa lagi kenaikan 2014 2015 macam tu lagi. Okay, rumah dalam Greater Lembah Kelang tu okey. Yang penting accessibility dan jaringan pengangkutan kena bagus. Setuju bab ni. Kadang duduk dalam Lembah Kelang sendiri pun, tapi kena layan jam 2-3 jam nak balik rumah. Duduk luar sikit pun tak apa. Ni itulah nak mencari rumah ni. Sekarang ni centralization, terlalu central. Semua orang nak duduk kat dalam Lembah Kelang dan rumah pun makin lama makin mahal. Actually, kalau ikutkan lah, betul, untuk ulas sikit point Cik Amizi tadi, harga rumah ni dia naik, dia memang macam nature dia memang naik begitu kan, kenaikan dia. Mungkin adalah seketika je kenaikan dia a bit spike ke whatever, tapi dia punya kenaikan tu boleh kata trend dia memang begitu. Cuma dia punya isu dia hari ni adalah kerana gaji tu ataupun pendapatan orang tidak naik sekata dengan kenaikan harga rumah. Kan, dalam masa sama kos-kos hidup lain makin naik kan, harga makanan, harga benda lain lah, perbelanjaan kan, makin naik. Dan jadi itu yang akan kawal harga rumah ni daripada naik mendadak. Benda ni akan jadi kawalan natural lah, secara semua jadi ya. Tak ada apa yang boleh buat dia akan naik macam tu. Bila cakap harga rumah mahal, itu kita cakap mahal tu apa ukuran kita mahal kan. Yang pertama tu kalau ramai orang, kalau yang ditanya lah, orang tanya saya akan cakap mahal ni pertama kita tengok dari segi ukur dari kemampuan kita lah. Kalau dia lebih daripada kemampuan kita, kira mahal kan. Dan yang kedua tu, benchmark dia adalah harga rumah tu dengan harga pasaran kat situ kan, harga dijual tu adakah melebihi daripada nilai pasaran. Dan kalau dia lebih, dan mahal. Jadi untuk menjawab balik pada soalan Muyamali yang tadi awal tadi, kalau kita boykot kan, bukanlah kita nak boykot, maksudnya kalau rumah-rumah mahal ni memang dia ada kuasa pasaran yang akan turunkan lah kan, sebab berapa lama dia boleh stay pada harga yang tinggi kan, kalau terutamanya dalam subsale lah kan. Kalau pemaju ni mungkin dia ada lebih besar dia punya modal, dan macam mana pun dia masih tak desperate kan. Melainkan kalau dia desperate pun dia boleh minta bail out. Sekarang ni pemaju gunakan sebab ekonomi tak berapa baik, so pemaju menggunakan satu dia kata development ataupun pembangunan hartanah ni penting sebab dia menggerakkan sektor pembinaan which akan affected berapa ratus subsektor lain. Maksudnya ada multiplying effect. Jadi untuk menggerakkan ekonomi dengan lebih cepat, patutnya kerajaan support developer, akhirnya akan support construction akan support lain-lain subsektor lah. Dia menggunakan pernyataan tu, ya betul. Dan juga dia ada juga setengah-setengah mungkin profesor ke doktor, mereka yang terlibat dalam kewangan, dia kata spekulator ni penting dalam market, pasal spekulator ni menggerakkan ekonomi. Saya pernah baca pasal benda ni dan profesor saya pun pernah kata benda yang sama. Spekulator tu walaupun tak bagus in general, tapi dia pun menyebabkan ekonomi ni bergerak lah, sebab dia macam apa, kerana contoh lah, bila dalam keadaan sekarang spekulator masuk, speculate, dia akan menyebabkan ada orang nak beli, spekulator tu lah yang beli, sebab dia speculate kan, dia jangkakan benda tu akan naik di masa depan kan. Tapi kalau spekulator ni tak ada dan semua orang kata, oi jangan beli sekarang kan, so tak ada orang beli. Jadi ini yang dikatakan sekarang ni perlu juga ada spekulator katanya lah. Jadi bagi saya dua-dua pun betul sebenarnya. Yang developer cakap tu betul, yang ni pun betul. Cuma sekarang dia nak kena strike balance. Yang mana satu sebab apa sahaja penyelesaian yang dipilih sekarang, dia akan menyebabkan masalah di masa depan. Masalah yang kita akan tanggung pula masa depan. Dan bila kita kaji balik kan masalah ni, sebenarnya datang daripada penyelesaian kita yang dulu. Yang kita buat dulu untuk selesaikan pada masa tu punya masalah kan. Jadi dia nak strike balance ni agak susah lah. Tapi kena buat lah, kalau nak jadi kerajaan kena buat lah. Kalau tak biar saya jadi kerajaan, saya boleh buat. Boleh macam berkempen pula malam ni undi lah saya.
Okey, kita dah bersiaran 59 minit dah malam ni. Kita tengok kalau penonton-penonton ada soalan-soalan ke, boleh ajukan dekat ruangan komen uh, sebelum kita tutup kita punya program malam ni. Macam mana keadaan di sana? Okey? Ya, kita dah lama lah bertangguh ni Kopiah Tanah ni, tapi insyaAllah lah start bulan November ni kan, kita akan terus menerus. Banyak lagi isu-isu sebenarnya yang banyak kita nak kupas lagi kan. Ada soalan? Terima kasih. Tak ada soalan dah ni. Tak ada soalan apa. Kalau ada soalan ataupun cadangan untuk topik minggu hadapan, kita Kopiah Tanah kita akan bersiaran insyaAllah live ni di page My2Cent Asia setiap Sabtu malam. Jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun cadangan topik yang nak dibincangkan minggu hadapan untuk dikupaskan, bolehlah komen di ruang komen. Jadi insyaAllah mungkin saya ataupun Cik Amizi boleh menjawab soalan-soalan tu. Dan mungkin kita akan tengok kalau ada panel-panel ataupun speaker-speaker lain yang tetamu lain yang sudi untuk bersama kita membincangkan isu-isu dalam pasaran tanah ataupun hartanah seumumnya lah. Okay, jadi tak ada persoalan. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Amizi. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Oh, ada soalan sebelum tutup. Ni ada soalan ni. Sempat nak jawab ni. Ada soalan last. Ni bukan macam soalan tadi ni daripada Akmal Hassan. Konsep sewa baru beli macam Maybank House Key, selamat ke kepada pembeli for long term? Macam mana? Macam tadi? Selamat ke tak selamat? Selamat kepada pembeli for long term. Sewa beli ni konsep yang untuk mempermudahkan orang untuk membeli rumah kan. Maksudnya pada ketika dia hendak beli tu dia tak ada duit, belum mampu untuk membeli. Jadi dia sewa dulu. Tapi cuma Maybank House Key ni in particular saya tak berapa tahu. Saya memang tak tahu langsung pasal skim Maybank House Key, jadi saya susah nak jawab lah. Kecuali Cik Zulhafi tahulah pasal Maybank House Key ni. Maybank House Key ni rasa dia ada partner dengan setengah pemaju kan, dia ada produk-produk dia. Jadi kena tengoklah, sebab saya pun tak go through lagi. Tapi insyaAllah tajuk menarik. Mungkin minggu depan kita boleh bawa orang daripada Maybank ke kan ataupun siapa-siapa yang pernah berurusan dengan House Key untuk bincangkan package ni, insyaAllah. So itu saja, kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.